Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 2 sekalian. Okey, hari ini kita akan belajar tentang topik kehormatan diri dalam pendidikan kesihatan tingkatan 2. Jadi topik kita pada hari ini ialah sambungan bagi topik kita pada minggu lepas, iaitu bertajuk identiti dan orientasi seksual. Okey, jom kita lihat kepada standard pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di akhir pembelajaran kita pada hari ini, pelajar diharapkan agar dapat menyatakan maksud kehormatan diri. Okey, yang kedua ialah pelajar diharapkan agar dapat menganalisis kepentingan kehormatan dengan mengamalkan kebersihan, keselamatan dan juga kesihatan. Yang ketiga pula ialah pelajar diharapkan mampu untuk menilai kesan terhadap diri, keluarga dan masyarakat sekiranya tidak menjaga kehormatan diri. Okey, jom kita lihat kepada definisi kehormatan diri. Jadi kehormatan ni berkait rapat dengan aspek penjagaan serta amalan kebersihan, keselamatan dan juga kesihatan diri. Jadi, kehormatan diri ini bertujuan untuk memastikan kehidupan seseorang individu akan lebih selesa dan sempurna. Jadi, maknanya dekat sini, kehormatan diri ini bukan sahaja melindungi diri daripada gangguan seksual, tapi ia adalah lebih luas. Maknanya, kamu perlulah menjaga kebersihan diri, keselamatan diri dan juga kesihatan diri untuk memastikan hidup kamu lebih sihat, lebih sempurna. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Okey, jadi terdapat 3 aspek dalam kehormatan diri yang perlu kamu jagalah. Yang pertama ialah keselamatan diri, kesihatan diri dan juga kebersihan diri. Jadi kita akan pergi kepada aspek yang pertama, iaitu keselamatan diri. Jadi apakah yang perlu kamu lakukan untuk menjaga keselamatan diri? Okay, pertama ialah sentiasa memakai pakaian yang bersih dan sesuai dan tidak menjolok mata. Maknanya dekat sini kamu perlulah memilih dan bijak memilih pakaian yang sesuai. Bagi lelaki, pakailah pakaian yang sempurnalah. Jangan pakai seluar yang pendek atas daripada paras lutut. Dan bagi perempuan pula, jangan memakai pakaian yang menjolok mata. Maknanya, janganlah kamu pakai pakaian-pakaian ketat yang menampakkan bentuk badan kamu. Jadi, maknanya dekat sini, kamu perlulah menutup aurat. Kedua-duanya sekalilah, lelaki dan perempuan, pakailah pakaian yang sesuai, bersih dan sopan di mata masyarakat dan mata kita sendiri. Okey, apakah tujuannya kita perlu memakai pakaian yang bersih ni? Apakah kaitannya dengan keselamatan diri? Okey, ia bertujuan untuk mengelakkan diri daripada niat jahat orang lain terhadap kita. Maknanya, apabila orang tengok pakaian kita, orang tu takkan berniat jahat. Biasanya dalam kalangan kaum perempuan lah. Jadi, kamu perlulah menjaga kehormatan diri kamu dari segi keselamatan dengan memakai pakaian-pakaian yang sesuai dan tidak menarik perhatian lelaki-lelaki ke arah perkara-perkara yang negatif. Okey, seterusnya ialah aspek yang kedua, iaitu kesihatan diri. Jadi, apakah yang perlu pelajar-pelajar sekalian lakukan untuk menjaga kesihatan diri? Jadi, pertama sekali ialah elakkan berkongsi pakaian, tuala, sikat atau peralatan-peralatan lain yang kamu gunakan untuk menguruskan diri kamu. Jadi, apakah tujuan kamu mengelakkan perkongsian ni? Jadi, tujuannya ialah untuk menghindarkan diri daripada sebarang penyakit berjangkit. Okey, sebagai contoh, apabila kamu berada di asrama, jadi biasanya kamu akan tinggal bersama rakan-rakan kamu. Jadi, elakkan memberi pinjam sama ada baju, seluar, tuala dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak tahu badan rakan kita tu mungkin dia ada kurap, mungkin dia ada penyakit-penyakit yang boleh berjangkit lah. Jadi apabila kamu berkongsi pakaian, terutama sekali tuala kan dia basah, jadi kuman akan mudah melekat lah pada tuala tu. Jadi
apabila kamu berkongsi tuala, sekiranya rakan kamu mempunyai penyakit kulit, kurap dan sebagainya, ia akan mudah berjangkit kepada badan kamu. Jadi, elakkanlah perkongsian barang-barang peribadi. Okey. Itu adalah langkah yang perlu kamu lakukan untuk menjaga kesihatan diri. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu kebersihan diri. Jadi, apakah yang perlu pelajar-pelajar lakukan untuk menjaga kebersihan diri? Jadi, berdasarkan perkataan kebersihan tu sendiri, kamu pasti boleh jangkakan yang kebersihan tu berkait dengan kebersihan diri sendiri. Jadi, sebenarnya kebersihan ni bukan sahaja terletak pada diri kita, tapi juga pada persekitaran kita. Jadi, kita perlulah menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Okey, persekitaran tu sebagai contoh rumah, ataupun di tempat kita belajar, iaitu sekolah. Jadi, bagi kebersihan diri, kita perlulah sentiasa mandi untuk memastikan badan kita jauh daripada kuman-kuman ataupun penyakit-penyakit yang berbahaya. Terutama sekali kita berada pada pandemik COVID-19 sekarang. Jadi, kamu perlulah sentiasa menjaga kebersihan diri supaya kamu tidak menjadi orang ataupun individu yang membawa penyakit tersebut. Jadi, apabila kamu keluar rumah ataupun pergi membeli barang-barang untuk keperluan keluarga, jadi apabila kamu pulang, pastikan kamu terus bersihkan diri kamu, pakaian kamu, supaya kamu tidak membawa perkara-perkara atau penyakit yang tidak diingini ke rumah kamu. Jadi, apabila keluar juga, kamu perlulah sentiasa sanitasi, terutama sekali tanganlah, sebab tangan yang kita gunakan untuk membeli barang, untuk kita bayar, untuk kita ambil barang dan sebagainya. Okey, dari segi persekitaran pula, okey, pastikan kawasan-kawasan rumah kamu bersih. Okey, kalau dekat kelas pula, jadi kamu perlulah sentiasa mengikut jadual kebersihan yang telah ditetapkan oleh guru kelas kamu. Jadi, sekiranya kamu bertugas pada hari tersebut, okey, bersihkanlah kelas kamu. Okey, sapu sampah, kutip sampah dan buang di tempat yang sepatutnya supaya suasana kelas kelihatan bersih dan ceria. Begitu juga dengan rumah. Tolonglah ibu bapa kamu untuk sama-sama memastikan kawasan rumah kamu bersih. Okey, jadi tujuan kita menjaga kebersihan diri dan persekitaran ni ialah untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat dalam kalangan keluarga kita sendiri dan juga masyarakat sekeliling. Jadi, sekaligus kamu akan meningkatkan maruah diri kamu dan juga kehormatan diri kamu. Okey, apabila kamu menjaga kebersihan diri dan juga aspek-aspek yang cikgu nyatakan tadi. Okey, berdasarkan ketiga-tiga aspek yang cikgu nyatakan tadi, iaitu kebersihan diri, keselamatan diri dan kesihatan diri, pastinya akan ada kepentingannya apabila kamu menjaga ketiga-tiga aspek itu untuk menjaga kehormatan diri kamu. Jadi, yang pertama sekali, kepentingan menjaga kehormatan diri ialah tidak mudah terpengaruh dengan amalan atau gejala-gejala yang negatif. Jadi, apabila kamu sebagai contoh, kamu memakai pakaian yang kemas, okey, dengan baju kemeja, seluar slack, nampak kemas. Jadi, kamu tidak akan mendekatkan diri kamu dengan pemakaian daripada barat. Sebagai contoh, kita boleh lihat dekat di Kelantan, di KB Mall, di Ion Mall, kita boleh lihat pelajar-pelajar ataupun remaja sekarang berpakaian seakan-akan tidak cukup kain. Biasanya perempuan dia memakai pakaian yang ketat, seksi dan sebagainya, dan lelaki pula memakai pakaian yang koyak pada bahagian lutut dan nampak tidak kemas lah. Jadi, apabila kamu memakai pakaian yang sesuai, jadi secara automatik kamu akan menjauhkan diri daripada mendekati golongan-golongan sebegitu. Okey, yang kedua ialah diri akan sentiasa disanjung dan dihormati. Okey, apabila kamu berpakaian kemas, nampak segak, nampak handsome, nampak ayu, nampak comel, nampak cantik,
Jadi orang akan melihat kamu dengan mata dan hati yang sejuk. Jadi orang kata sejuknya mata memandang, bukan seperti berpakaian yang tidak senonoh. Jadi orang akan rasa marah, orang rasa geram apabila melihat kamu berpakaian yang tidak mencerminkan kehormatan diri. Jadi sentiasalah berpakaian kemas, menjaga kebersihan dan keselamatan diri, supaya diri kamu akan nampak eloklah di mata masyarakat. Yang ketiga ialah mampu mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Apabila kamu menjaga kebersihan diri, kamu menjaga keselamatan diri kamu, dan menjaga kesihatan diri, kamu akan mampu dari segi pelajaran, kamu akan mampu belajar dengan baiklah. Sebab apa? Contoh cikgu bagi ialah dari segi kebersihan. Apabila kamu menjaga kebersihan kelas, jadi kamu akan dapat berada dalam persekitaran yang kondusif, yang mana bersih. Dan apabila persekitaran kamu bersih, jadi ilmu untuk kamu pelajari daripada guru-guru kamu akan lebih mudah untuk diserap ke dalam diri kamu, minda kamu dan juga hati kamu. Jadi pastikan kebersihan kelas menjadi keutamaan sebelum kita memulakan sesi pembelajaran. Okey, tadi kita nyatakan kepentingan menjaga kehormatan diri. Sekarang kita akan bincangkan kesan tidak menjaga kehormatan diri. Okey, yang pertama sekali, kesan terhadap diri sendiri. Apakah kesan tidak menjaga kehormatan diri terhadap diri sendiri? Jadi pertama ialah masa depan menjadi gelap dan pelajaran akan terjejas. Sebagai contoh, cikgu ambil contoh kebersihan tadilah. Apabila kamu berada di sekolah ataupun berada di rumah, cuba bayangkan kamu berada dalam persekitaran yang dipenuhi sampah dengan baunya yang tidak senang. Jadi kamu akan rasa serabut. Jadi apabila kamu belajar, kamu akan susah untuk mengingat ataupun menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kamu, ataupun apabila kamu belajar sendirian pun kamu akan susah untuk menerima ilmu tersebut apabila kamu berada dalam persekitaran yang tidak bersih. Itu adalah kesan tidak menjaga kehormatan diri lah dari segi kebersihan. Jadi pelajaran kamu akan terjejas lah. Jadi apabila pelajaran kamu terjejas, secara tidak langsung masa depan kamu akan menjadi samar. Tapi jangan risau, masih belum terlambat untuk kamu mengubahnya sebab kamu masih lagi belajar. Jadi apabila kamu mendengar apa yang cikgu cakapkan pada hari ini, bolehlah kamu praktikkan untuk menjaga kebersihan di rumah dan juga di sekolah. Yang kedua ialah turut menanggung malu kerana maruah, imej dan nama baik tercemar. Apabila kamu tidak menjaga kehormatan diri dari segi kebersihan, kesihatan dan keselamatan, secara tidak langsung, pandangan masyarakat sekeliling terhadap kamu akan nampak kamu ni seorang yang tidak bersih, tidak menjaga keselamatan diri, tidak menjaga kesihatan diri. Jadi dekat situ imej kamu, maruah kamu akan terjejaslah dan tercemar, dan nama baik kamu juga akan tercemar apabila kamu tidak menjaga kehormatan diri. Seterusnya, kesan tidak menjaga kehormatan diri terhadap keluarga kamu. Tadi kita cakap mengenai diri kamu sendiri, sekarang terhadap keluarga kamu pula. Jadi ialah turut mendapat malu kerana nak maruah diri dan keluarga turut tercemar. Apabila kamu dipandang serong oleh masyarakat kerana tidak menjaga kebersihan diri, tidak menjaga keselamatan diri dan kesihatan diri, siapa yang masyarakat akan pandang? Jadi sebagai pelajar-pelajar, orang akan melihat kepada ibu bapa kamu. Adakah ibu bapa kamu ni tidak ajar kamu untuk menjaga kebersihan? Adakah ibu bapa kamu tidak ajar kamu untuk menjaga kesihatan dan keselamatan diri? Itu adalah pandangan masyarakat. Itu adalah perkara yang normal bagi persepsi masyarakat dah. Jadi apabila kamu sendiri sebagai pelajar tidak menjaga kehormatan diri,
secara tidak langsung, okey, keluarga kamu juga akan terjejas dan turut terkena tempiasnya. Jadi sebagai pelajar yang bagus, kamu perlulah menjaga kehormatan diri kamu supaya bukan sahaja nama kamu yang akan dipandang dan disanjung oleh masyarakat, tapi keluarga kamu juga akan turut disanjung sama. Okey. Yang ketiga ialah dari segi kesan tidak menjaga kehormatan diri ialah dari segi masyarakat. Okey. Apabila kamu tidak menjaga kehormatan diri, seperti yang cikgu nyatakan tadilah, persepsi masyarakat. Jadi kita tidak tahu pemikiran masyarakat di sekeliling kita. Jadi kita perlulah sentiasa menjaga kehormatan diri supaya kita dijauhi oleh pandangan seru masyarakat lah. Okey. Apabila kamu tidak menjaga kebersihan diri, keselamatan diri atau kesihatan diri, dengan kata lain, jika kamu tidak menjaga kehormatan diri kamu, okey, ini adalah perkara yang mungkin berlaku. Pertama sekali, kamu akan dipulau oleh masyarakat setempat. Jadi, masyarakat setempat tidak ingin berkawan dengan kamu, tidak ingin bergaul dengan kamu kerana sikap kamu yang tidak menjaga kehormatan diri. Seterusnya, kamu akan dipandang serong dan negatif oleh masyarakat sekeliling. Jadi, perlulah dan wajarlah bagi kamu, tak wajib bagi kamu untuk menjaga kehormatan diri untuk mengelakkan kesan-kesan sebegini terhadap diri kamu. Okey? Okey, pelajar-pelajar sekalian, okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan topik kehormatan diri. Jadi sebagai pelajar yang bagus, cikgu yakin kamu semua pelajar yang baik, pintar dan sebagainya. Jadi kamu perlulah sentiasa menjaga kehormatan diri kamu supaya hidup kamu akan lebih senang, lebih sihat, lebih selamat dan lebih sempurna pada hari-hari yang akan mendatang. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.